Jadi insyaAllah malam ini kita akan kita akan sambung lah. Ya, kita akan sambung pada tajuk yang ke-38, iaitu adab di masjid. Ya, hari itu kita tak habis lagi. Kita bahaskan tentang adab di masjid ini, sebab perbahasan dia panjang kan. Kita pun dah maklum tentang adab-adab di masjid, iaitu yang pertama niatnya kerana Allah, yang keduanya berpakaian bersih, yang ketiga jauhkan diri daripada memakan makanan yang berbau sebelum ke masjid. Kemudian adab yang keempat, membersihkan kasut ataupun selipar kita. Yang kelimanya, mengambil wuduk. Yang keenam, mulakan melangkah masuk dengan kaki kanan. Adab yang ketujuh, membaca doa masuk ke masjid. Adab yang ke-8, memberi salam kepada ahli masjid. Yang ke-9, tidak lalu di hadapan orang yang sedang solat. Yang ke-10, melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Jadi mana kita sambung pula pada adab yang ke-11. Adab yang ke-11 ini dalam kitab Adab Orang Mukmin, Akhlak Mencari Cermin, iaitu keluar masjid dengan kaki kiri dan membaca doa. Kerana apa? Sebab hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Maksudnya, dan apabila seseorang keluar dari masjid, hendaklah dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku meminta kurniaanmu. Hadis riwayat Muslim, hari yang ke-713. Kan? Kalau kita nak masuk, kita sebut Allah maftah li abwaaba rahmatik. Kalau kita faham apa yang kita sebut, ya Allah, engkau bukakanlah aku pintu rahmat, pintu rahmatmu, pintu kasih sayangmu. Jadi adakah kita masuk ke masjid ni, bila kita minta Allah Ta'ala merahmati kita, kita boleh sembang perkara-perkara yang lara, perkara-perkara duniawi, boleh bergelak bertampak, boleh melaung dalam masjid, kan? Sudah pastilah bila kita nak minta rahmat, kasih sayang Allah, kita kena ikutlah, kan? Bagaimana cara kita nak meraih kasih sayang Allah itu? Hormati rumahnya, kan? Kemudian bila kita nak masuk, kita minta rahmat Allah. Waktu kita nak keluar pula, kita minta pada Allah SWT kurniaan Allah SWT. Setelah kita melaksanakan ibadah di dalam rumahnya, makanya bila kita keluar, ya Allah, ya, engkau, aku meminta kurniaan. Allahumma inni as'aluka, aku minta padamu ya Allah, ya, kurniaan, bagi aku rezeki, kesihatan, kelapangan waktu yang bermanfaat. Jadi minta pada Allah SWT. Ya. Jadi kadang-kadang bukan dia pun tanya juga, mana had masjid Ustaz? Kita nak baca doa ni, nak mula dari mana? Pintu pagar ke? Ataupun nak mula dari tangga ke? Ataupun kita nak masuk dewan semayang? Mana tempat kita nak baca doa masuk masjid? Apa jawapan sesuai tuan? Ya, maksudnya kalau kita nak baca doa tu ialah ketika kita menanggalkan sepatu kita lah. Kita buka slipper kita lah. Ketika itu masuk kanan, ketika itulah kita baca. Ya, waktu kita nak tanggalkan slipper kita tu, tak itulah kita nak baca. Waktu kita nak baca doa keluar masjid, waktu kita nak pakai sepatu kita tu, bacalah ketika itu. Ya, sebab apa? Sebab kita faham segi bordernya. Bila kita nak masuk rumah kita pun, kita buka kasut kan, kita pun buka sepatu kita dah. Itu had border antara luar rumah dengan dalam rumah. Jadi kita ambil faham macam tu. Ya. Kecuali masjid tu terbuka luas tak. Sama juga. Kalau Masjid Nabawi pun, baik Masjidil Haram sama juga. Dataran tu di luar dah. Waktu nak masuk bangunan tu, kita baca dah. Itu adab yang ke-11 tadi. Kan? Dalam bab ini pun, ya, Islam ajar kita tentang adab. Sebab
adab masuk masjid, mulakan dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, kan dia berlawanan dengan adab masuk tandas, kan? Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Tapi kadang-kadang bila kita mengabaikan benda ni, kita pun tak kisah, hantam sajalah kiri kanan. Sebenarnya kita telah meninggalkan satu amalan sunnah Nabi. Satu amalan sunnah Nabi ni bila kita amalkan, darjatnya cukup besar berbanding kita buat tanpa apa-apa. Tak ada apa-apa pun dapat. Ya? Jadinya amalkanlah. Buat benda boleh buat pun. Dan kita mampu buat, boleh capai. Cuma kita kena set dalam mindset kita ni. Masuk masjid dengan masuk tanda hadap. Dia dah set sini dah. Bagaimana adab. Jadi kita buat macam tu, dah dapat pahala sunnah. Yang ke-12-nya ialah menjawab azan ketika berkumandang. Hukum menjawab azan adalah sunnah muakkadah. Ini sunat yang dituntut ketika azan dilaungkan. Kita sebagai umat Islam dianjurkan agar meninggalkan segala aktiviti yang sedang dilakukan serta dalam masa yang sama perlulah menjawab azan sebagai satu bentuk penghormatan. Ya, sebab azan ni syiar Islam. Jadi kita hormat kepada syiar Islam itu. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazzin." Maksudnya apabila kamu mendengar laungan azan itu, maka ucapkanlah seperti yang sedang diucapkan oleh muazzin. Hadis riwayat Al-Bukhari hari yang ke-576. Ya. Cumanya waktu dipanggil hayya 'alas solah itu, maka kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia jadi jawab-jawab. Ya, maksudnya bila mana dipanggil hayya itu ialah perkataan kata perintah. Hayya, mari. Hayya 'alas solah, mari semayang. Jadi takkanlah kita nak jawab mari semayang juga. Tak? Jadi bila muazzin sebut mari semayang, kita pun sebut mari semayang. Oh, kau semayang kat masjid, aku semayang kat rumah. Kan? Begitu juga bila imam dia sebut sami Allahu liman hamidah. Ya, kalau kita solat berjemaah, kita jawab Rabbana lakal hamdu. Tak perlulah kita ulang balik ya ucapan imam tadi. Bila imam sebut sami Allah liman hamidah, kita pun sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Itu kalau sembahyang seorang-seorang, kita sebut dua-dua lah, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tapi bila kita solat berjemaah, kita jawab kan, sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar siapa yang memujinya. Kita jawablah Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, engkaulah yang selayak-layaknya menerima pujian. Itu jawab. Ya. Bukan kita ulang balik imam sebut, kita pun sebut tak. Ya. Macam kita lah ibadatnya, orang bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Tak ada pula kita sebut bila orang tu bagi salam bagi kita Assalamualaikum, kita jawab balik Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jawab dua tak. Jadi tak kena lah kan. Jadi kita dah tahu ni, kita praktikkan lah. Jadi itu jawab. Begitu juga bila mana dengan azan. Bila mana dipanggil kita hayya 'alas solah, apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah SWT yang Maha Agung. Maksudnya Allah Ta'ala dipilih siapa yang dia nak. Dia bagi peluang pada siapa yang minta. Kan? Azan tu bukan benda yang main-main, tu bukan kata-kata saja lagi syiar. Tapi sebenarnya dia ada peranan yang situ. Yang dia panggil solat. Kita duk sibuk pasal kereta lah. La haula wala quwwata illa billahil azim, jawab azan. Tapi itulah kata tadi. Bila mana hati kita tak tergerak nak datang rumah Allah, maka Allah tutup kan. Betul tak ada rasa apa-apa pun. Dia mendengar azan, dia tak rasa apa pun. Umur dia. Sambil siram pokok ke, ya, sambil dia basuh kereta ke,
sambil dia buat kerja-kerja luar rumah tu tengah gunting-gunting pokok bunga, tak ada rasa apa pun. Ya, sebab apa pada dia, apalah itu azan-azan tu kerja Bilal lah. Yang tak payah pergi untuk menjawab azan ialah mereka yang ada keuzuran dari sudut kesihatan, ada pun masa, kan? Contoh kata pasukan uniform yang menjaga keselamatan, kan? Ini dikecualikan lah, kan? Yang kena jawab ini bila kita mendengar azan. Jadi bila sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang nak kena mari masjid ni? Orang yang mana rumah dia dengar laungan azan. Maksudnya mana-mana rumah yang mendengar laungan azan dia kena mari. Kalau dia tidak ada apa-apa benda nak buat, hanya duduk saja-saja dah, duduk termenung, duduk tengok burung tu kukuk, kan? Dia kena mari ya, sebab tak ada apa nak buat. Kecuali ada urusan penting, itu dikecualikan, kan? Jadi jaraknya itu sejauh mana azan itu didengari. Jadi agak-agak hari ni tuan-tuan, ya, dengar tak, kan? Kalau subuh tu masjid payah lebar punya azan dengar ni, ya, sampai tak sampai. Jadi maksudnya bila kita guna speaker, lagi jauh dia boleh pergi, tak? Lagi ramai boleh datang, kan? Sebab apa? Kenapa Allah Ta'ala panggil, ya, suruh Bilal, suruh hayya ala solat ni, marilah semayang. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kejayaan bagi orang yang semayang. Hayya alal falah, marilah menuju kejayaan. Siapa yang menyambut solat azan dengan solat berjemaah di masjid, Allah Ta'ala nak bagi dia kejayaan. Tak nak ke? Tak? Kita tak nak ke benda macam ni, kan? Itulah, itu yang pentingnya. Sebab Allah Ta'ala dah jamin dah bagi. Allah, kau datang, aku bagi kau kejayaan, kan? Tapi kita hanya faham azan ini sekadar laungan, jadi kita pun tak ada rasa benda yang berat sangat. Sebab zaman Rasulullah ni, orang munafik pun datang solat, kan? Orang munafik Rasulullah pun datang solat, cuma malas je, kan? Sebab Rasulullah beritahu orang munafik ni dia cukup susah nak datang solat berjemaah isyak dan juga subuh lagi dia ke bawah balok, memang malas dulu, kan? Jadi kita buktikan nak bila datang rumah Allah ni tunaikan, itu fungsi azan. Ya, walaupun sejarah azan ini pada mulanya berbagai-bagai pandangan. Rasulullah tanya pada para sahabat, bagaimana cara kita nak bagi orang semayang? Ada kata kita bunyi loceng tak boleh macam Nasrani pula. Kita guna api tak boleh macam Majusi pula lah. Betul mana? Jadi mana dapat azan ni diilhamkan pada Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan dia ni, dia ucapkan lafaz azan di hadapan Rasulullah. Rasulullah mengesahkan, okey kita pakai ni ya. Walaupun datang daripada Bilal, tapi Rasulullah sebut apa dia? Kita guna yang ni. Jadi Bilal itu, ya, tapi hari ni kita sebut Bilal itu jawatan bagi muazzin lah. Sebenarnya dipanggil muazzin. Bilal nama sahabat. Sebab muazzin dan Rasulullah bukan Bilal seorang je. Ya, Abdullah ibn Maktum juga dia Bilal. Dia juga muazzin. Bilal bin Rabah muazzin, Abdullah ibn Maktum juga muazzin. Ada lagi seorang sahabat pun muazzin juga. Ya, yang terkenal dua orang ni. Jadi lalu kita nak faham, Bilal dia akan azan anggaran lebih kurang 50 ayat Al-Quran. Kita anggarkan lebih kurang dalam 30 minit lah. 30 minit itu, ya, makanya dalam 3 jam sebelum subuh maka dia akan azan. Anggarannya ni, anggarannya tidak tepat pun. Abdullah bin Maktum dia akan azan bila masuk waktu subuh. Bila waktu subuh dah masuk, dia akan azan. Bilal akan azan setengah jam awal. Sebab tu Rasulullah sebut, kadang-kadang kita salah faham dalam bulan Ramadan, waktu sahur. Ada sampai hari ni orang mesti pegang lagi kefahaman macam ni. Dia kata apa? Ni kalau kita dengar Bilal azan subuh di masjid, boleh makan lagi. Sebab apa? Sebab Rasulullah sebut, Bilal azan tu boleh makan lagi. Ini kata kefahaman yang salah dalam memahami konteks hadis. Kalau kita faham, rupanya Bilal ni tugas dia azan awal, sebelum subuh dia azan. Sebab tu Rasulullah kata, kalau kamu dengar suara Bilal azan, makanlah dulu. Sebab apa? Bilal azan bukan untuk subuh, tapi bila dengar azan Abdullah bin Maktum, berhentilah. Sebab subuh dah masuk. Tapi kita konteks dia salah faham. Makanya
tak boleh makan boleh lagi tak, sebab bila tengah azan. Bila habis azan barulah kita berhenti makan. Kalau bila tu dia azan macam azan Piramli macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 minit tak habis ni tu azan. Tak? Jadi kita kena faham lah. Itu dalam hadis kita kena faham konteks dia. Bukan kita pegang zahir hadis tu. Ya, bila kita faham, masuk hadis ni macam ni. Sebab tu dalam Quran dia ada asbabun nuzul, dalam hadis dia ada asbabul wurud. Jadi kita faham cerita ni baru kita kenakan dengan hukum. Barulah betul. Jadi tuan-tuan dah dapat maklumat ni, betul kan ya? Tak ada lagi lepas ni bila dengar suara Bilal azan di masjid boleh makan lagi. Kecuali hukum ini hanya tertakluk pada budak-budak yang bawah 12 tahun. Nak menggalakkan dia ni berpuasa saja. Kita yang tua-tua ni jangan buat malu lah. Kalau budak-budak ni tak ada masalah. Ya, dia nak bersahur tutup tingkap pun tak apa lagi. Bagi gelap semua. Kau makan-makan. Padahal di luar tu terang, matahari terang menerang lah pun. Kan? Tapi sebab nak suruh budak ni puasa, makanya tak boleh makan-makan. Pukul 7 pun pukul 7 lah. Tak kisahlah pun. Kan? Nak bagi dia hati dia puasa. Bagi kita yang dah mukallaf ni, kita dah faham. Tu maksud dia yang sebenar dalam hadis ni. Bukanlah maksud, ya, bila sebut Bilal itu, ya, boleh makan lagi tak boleh, ya. Okey, ni maksudnya kita jawab azan. Ya, menjawab azan itu. Kalau kita bercakap, kan, ketika azan, satu kita dah tinggalkan pada sunnah. Kecuali kalau ada urusan penting yang kena sampaikan juga walaupun ketika bila muazzin tengah azan. Kan? Tu maka itu terangkatlah. Sebab azan ni pun dia sunnah kan. Kalau ada urusan penting nak beritahu, makanya itu terangkatlah. Tapi kalau kita daripada kita duduk sembang sia-sia cerita pasal malam Liverpool menang ke siapa kalah ke, JDT menang ke menang, itu kau lepas ni kau sembang lah. Habis semayang boleh dekat pintu pagar masjid boleh sembang lagi kan. Benda-benda duniawi ni. Tapi kalau ada perkara penting tak ada masalah lah. Yang ke-13-nya, elakkan daripada bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah atau bersifat keduniaan di dalam masjid. Kenapa? Sebab hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yatahallaquna fi masajidihim wa laysa himmatuhum illa ad-dunya laysa lillahi fihim hajatun fala tujalisuhum." Maksudnya akan tiba satu masa di mana manusia akan berkumpul di masjid dan keinginan mereka hanya dunia semata-mata. Allah SWT tidak memerlukan kepada apa yang mereka lakukan, dan janganlah kamu duduk bersama mereka. Hadis riwayat Al-Hakim, hadis yang ke-7916. Hadis ini berstatus hadis sahih. Ya, akan datang masjid ni jadi tempat gathering bersembang. Ya, tempat orang duha, hana sini kan. Makanya yang Rasulullah kata jangan duduk orang macam ni. Ya, tidak melibatkan aktiviti masjid. Ya, sebab rumah Allah ni rumah ibadat. Kita pun tahu bila sebut rumah ibadat itu aktiviti ibadah sahaja. Tapi kadang-kadang ada hadis palsu, kadang popular juga. Kadang-kadang setengah masjid dia tampak siapa yang berkata-kata ya tentang perkara dunia dalam masjid, maka amalan dia tertolak 40 hari ke 40 tahun. Ya tuan, itu pun ada hadis palsu. Sama juga ada hadis palsu sebut siapa yang bercakap-cakap ketika muazzin melakukan azan, maka jenazahnya akan jadi berat kan. Itu pun hadis palsu. Kenapa dia buat hadis ni? Sebab cakap elok tak faham, buat bagi gempak sikit tak. Tak boleh jugalah, sebab itu hadis palsu. Hadis palsu dia jual nama Nabi tak. Tak boleh lah macam tu. Walaupun niat dia baik, betul tak? Kebanyakannya mereka hadis palsu ni niat dia baik. Nak tegah orang cakap tentang hal dunia dalam masjid, dia buat macam tu. Nak tegah orang buang sampah dalam masjid, dia kata apa? Siapa yang membuang walaupun kuku dia dalam masjid tak, maka dosa dia macam sebesar gajah. Dulu saya dengar lah tak. Nak beritahu bahawa jangan macam tu. Tak ada masalah, tapi kenapa dia kata hadis? Hadis tu ialah perkataan Nabi kan.
Ini tak perlulah macam tu. Jadi dalam bab macam ni pun kita kena hati jugalah. Memang niat dia baik, nak suruh jaga kebersihan masjid, jangan bercakap-cakap hal dunia dalam masjid, kan? Bagus. Tapi janganlah kita jual nama Nabi macam tu. Ya. Sebab surah sebut man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, walaupun niat dia tu baik, maka disediakan tempat dia dalam neraka. Sebab berdusta atas nama Nabi, kan? Yang ke-14, jangan berjual beli ketika berada di dalam ruangan solat. Sinilah. Ya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka." Maksudnya, sekiranya kamu melihat seseorang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah padanya Allah SWT tidak akan menguntungkan perniagaan kamu. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-1321, hadis ini bersatu hadis sahih. Orang yang berniaga dalam masjid, ruangan masjid, ya, makanya kita doakan dia. Sebenarnya kita tak bagus tak doakan keburukan untuk orang, kan? Tak bagus. Tetapi untuk dalam kes ni boleh. Sebab sebut boleh. Bagi tahu jangan Allah Ta'ala akan menguntungkan perniagaan kau, biar rugi kau. Berniaga dalam ruangan masjid. Ya? Dia mari tengok orang baca Quran, bawa mari ni cincin batu akik contoh tuan nak. Dia mari rapat dengan sebelah ni, kan? Ji, ni ni cincin ni. Ini mari batu zamrud ni, memang ni dia jual lah. Kan? Walaupun berbisik-bisik lah. Berterang-terangan lagi, ya. Kan? Jadi betul dalam bab ini, makanya dalam ruangan masjid. Adapun di luar sana tu dia buat pameran tu apa itu kira lain lah. Sebab apa? Yang dikira dalam ruang tempat solat ini, tempat yang mana manusia kita solat sunat dalam ni, kita baca Quran dalam ni, berzikir dalam ni. Maka dia kalau itu di luar, kan? Di luar ruangan masjid tu lain. Lepas tu ada setengah masjid, kan? Dalam ruang solat memang tak boleh lah. Di luar tu ada, kadang dia dibuka kios dan sebagainya. Ya. Jadi dalam ni tak boleh. Baik juga dia promosikan barang-barang dia apa semua tak, kan? Maka itu pun sama. Makanya tak perlu. Ya. Sebab apa, ya? Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' menyatakan pendapat yang paling sahih di sisi majoriti ulama, hukum berjual beli di dalam masjid adalah makruh. Ya, tak ada haram lah. Meskipun yang berjual beli itu orang yang sedang beriktikaf, yang tidak boleh keluar daripada masjid, ya, melainkan di dalam keadaan yang mendesak. Makanya tak boleh lah. Ini hukumnya makruh. Tapi makruh-makruh pun kita boleh doakan orang macam ni supaya kau bengkrak, kau jangan tak untung lah perniagaan kau ni. Ya, secara umumnya keseluruhan masjid itu adalah dilarang untuk dilakukan jual beli di dalam kawasannya, melainkan perkara yang terdesak. Namun begitu, dalam meraihkan pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan masjid pada zaman ini, sebab kita faham zaman dulu kita masuk melangkah itu dah kawasan masjid, sebab itulah ruang solat, ya. Jadinya kita faham. Tapi bila zaman dah berubah, masjid ruangan solat diasingkan, yang di luar tu kira lain tak. Maka pada zaman ini yang mana seni binanya berbeza serta mempunyai ruangan-ruangan tertentu yang digunakan untuk tujuan lain, perlu dilihat pendapat ulama yang membincangkan perkara ini. Maka kita kena pahalusi lagi lah. Cuma secara umumnya ulama berpandangan ini tempat kita mengerjakan solat, dalam ruangan solat ini. Ya, begitu jugalah kalau mereka kata majlis akad nikah pun kan, maka yang sebaiknya kita carilah ruang yang sesuai untuk kita buat benda tu. Ya. Yang ke pengajaran hadis. Ya, daripada hadis ada adab di masjid ini, hadis di atas menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala
mengurniakan ganjaran yang besar kepada mereka yang sentiasa istiqamah menunaikan solat berjemaah di masjid. Banyak kelebihan yang Allah Subhanahu Taala janjikan kepada mereka yang hatinya sentiasa terikat di masjid. Kan? Yang pertamanya ialah itulah tadi, bila mana orang yang mana hatinya sentiasa terpaut di masjid ini dapat duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Taala. 7 golongan. Kan? Yang pertama imam adil, yang keduanya ialah asyababul ladzi yata'allaqu qalbihi fil masjid. Seorang pemuda yang mana hatinya sentiasa terpaut di masjid. Maksudnya dia sentiasa datang ke masjid. Tidak ada istilah solat fardu di rumah. Solat sunat hanya dibuat di rumah. Solat fardu semua dalam minda dia di masjid. Solat sunat buat di rumah. Solat fardu buat di sini. Lepas tu kita tengok dalam kalangan pandangan mazhab-mazhab lain, mereka memang jaga masjid. Apa cerita terutama kalau kita tengok di negara Arab dan banyak negara lain pun, kita belah Asia ni sikit lain sikit. Buat apa salah faham. Pada kita solat berjemaah itu ialah fardu kifayah. Seorang buat, lain tak payah. Jadi tu jadinya. Tu pasalnya kita tak apa. Kau pergi dulu, tak apa. Kita kemudian tak apa. Sebab apa? Kita dah faham. Tok Imam dah pergi, Bilal dah pergi. Kalau hidup solat jemaah tu, maka terangkatlah dosa terkampung lah. Jadi ni kita betulkan balik. Bila sebut fardu, fardu ni tiap-tiap orang kena. Cumanya hukum tu terangkat bila ada satu kelompok dah buat benda ni. Tapi tiap-tiap orang kena. Contoh bagi tuan, pengurusan jenazah tak? Semua orang kena tahu tentang pengurusan jenazah. Walaupun dah ada Bilal lelaki, Bilal wanita yang menguruskan jenazah. Sebab kalau tak ada 2 orang ni, dia tak ada kata ada 2 orang ni. Seorang pun tak nak buat. Kan? Jadi fardu tu maksud dia semua kena. Cuma dah ada orang buat, tak payahlah semua nak buat. Jadi kita kena faham macam tu. Bila sebut fardu ni kena datang sini. Kecuali ada keuzuran tertentu kan. Makanya tak apalah, terangkatlah. Okey. Yang pertamanya, kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka yang hatinya sentiasa terikat pada masjid ialah tanda orang beriman. Kerana sesungguhnya orang yang memeriahkan masjid-masjid Allah SWT hanyalah orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Kan? Itu bukti seorang itu dia beriman, dia datang ke masjid. Sebab tu kita kena buang mindset untuk solat di rumah ni. Mindset kita solat di masjid, khususnya untuk kaum lelaki lah. Kaum wanita sebab dia datang ada kuliah-kuliah agama. Jadi dapat 2 dalam 1. Solat berjemaah pun dia dapat, majlis ilmu pun dia dapat. Tapi bagi kaum lelaki, ada majlis ilmu ke tak ada, dia tetap kena datang. Yang keduanya, dihapuskan dosa. Kerana sesiapa yang pergi ke masjid untuk solat berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Pada langkah yang lain dicatatkan pahala. Baik semasa pergi atau balik. Kita pun dah baca hadis ni, iaitu orang yang mana sekarang siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian dia keluar melangkah menuju ke masjid, maka setiap langkahnya itu menghapuskan satu dosa dan mengangkat dia satu darjat. Setiap langkah. Kalau naik kereta macam mana Ustaz? Tak kira lah, ni kira pusingan tayar lah, macam tu lah kan. Maksudnya setiap tu. Betul saya kata, kadang-kadang kita punya mindset, kita suka berwuduk di masjid. Tak apalah, kejap lagi lah. Sedap air kolah masjid sejuk. Kan? Jadi dia suka wuduk di masjid. Sedangkan hadis sebut berwuduk di rumah. Jadi setiap langkah barulah dia dapat ganjaran ini. Kan? Tak apa, tak kisah. Kan? Dia bila kita akan kisah tuan? Kan? Bila kita akan kisah? Tak apalah. Aku suka lagi wuduk kat masjid. Kan? Sejuk, sonok tak? Bila kita akan kisah? Bila amalan kita dibentangkan di hadapan Allah, ketika itu baru kita kisah. Ya Allah, ruginya aku, ya Allah, kalau dulu aku berwuduk di masjid, datang pergi masjid dan kadang berwuduk, kan? Berapa banyak pahala aku dapat. Itu jam baru kita kisah. Sekarang kita tak kisah.
Sama saya cakap tadi, kita keluar masjid kaki kanan, kita keluar masjid kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, kita tak kisah tak. Bila kita tak kisah, bila amalan kita dibentangkan di hadapan Allah, itu jam semua orang kisah. Semua orang mengisah. Baru dia korek balik, mana pahala-pahala aku yang ada, walaupun kecil dengan Han, dia korek balik. Yang ketiga, orang yang melazimi pergi ke masjid akan disambut oleh Allah SWT. Kerana tiada seorang mukmin pun yang sentiasa menghadirkan dirinya ke masjid, ke masjid-masjid untuk solat dan zikir, melainkan Allah SWT gembira menyambutnya sebagaimana ahli keluarganya bergembira menyambut saudaranya yang sudah lama menghilang. Datang ke rumah Allah, sebab ini rumah Allah. Masjid ni rumah Allah. Betul, bila masjid rumah Allah ni, dia orang kata dia terkecuali dari apa saja aktiviti, apa saja fahaman-fahaman dah di rumah Allah. Siapa-siapa pun datang di rumah Allah. Kan? Open untuk semua orang. Tidak ada golongan tertentu saja layak datang. Yang ketiganya, dijamin rezeki dan syurga. Kerana sesiapa yang keluar rumah untuk ke masjid, maka dia dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita niat saja. Sebab tu saya kata tuan-tuan, kita kena sentiasa tajdid dunia, memperbaharui niat kita. Kita dah niat nak bayar isyak, esok pagi niat dulu tuan-tuan. Esok pagi insya-Allah. Kalau bangun tak ada apa masalah, subuh esok aku datang lagi. Kan? Dah dapat pahala. Ditulis dah. Baru niat, malaikat dah tulis. Belum buat lagi. Kalau kita buat, tambah lagi 10 dia punya ganjaran. Baru pasang niat. Kan? Dah habis subuh, niat nak datang zuhur. Padahal mungkin kita ada urusan lain, tak apa, tak salah, niat dulu. Datang zuhur niat bayang solat. Sebab tu kita kena sentiasa berniat nak solat hanya di masjid. Sentiasa pasang niat nak bayang masjid je lah. Sebab apa? Kita akan dapat pahala kat situ. Yang kelima, Allah SWT menyebut nama di hadapan para malaikat kerana tidak berkumpul satu kaum di mana-mana rumah Allah SWT. Mereka membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan mengkajinya sesama mereka, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, sakinah, diliputi rahmat dan malaikat meneduhi mereka, dan Allah SWT menyebut mereka di hadapan para malaikat. Duduk dalam majlis ilmu macam ni, duduk saja-saja tak? Bukan ada perangat, duduk mendengar sementara nak tunggukan waktu isyak. Tapi dia punya ganjaran, Allah Ta'ala berbangga dengan hamba-hamba dia. Allah Ta'ala sebut nama dia di hadapan para malaikat. Sebagaimana seorang ayah, dia bangga dengan anak dia. Anak saya dia tu dia Johan kebangsaan dalam pengan ni. Seronok sebut nama anak dia sebab anak dia buat satu benda yang baik kan. Begitulah Allah Ta'ala lah. Perumpamaannya. Allah Ta'ala bangga dengan hamba-hambanya duduk dalam majlis ilmu. Yang mana majlis itu mengingati dia. Cerita tentang kebesarannya. Cerita cara mendekatkan diri kepadanya. Ini semua Allah seronok kan. Dan malam malaikat datang menaungi dengan sayap-sayapnya. Bukan sekadar kita yang datang mendengar majlis ilmu dapat pahala, mak ayah kita pun dapat juga. Inilah antara pelaburan yang baik. Kita datang ke majlis ilmu, bukan kita seorang dapat, mak ayah kita pun dapat. Jadi seronok lah kan. Jadi kalau kita tahu ni, kita akan datang lagi. Yang keenam, mendapat naungan di akhirat. Kerana antara 7 golongan yang akan dinaungi Allah SWT dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya salah seorang adalah mereka yang hatinya terpaut pada masjid-masjid sehingga dia kembali ke situ semula. Honok datang masjid. Lepas tu kadang-kadang sahabat tanya, ya Rasulullah, rumah kami ni jauh dari masjid, kadang-kadang susah nak datang. Boleh tak kalau kami berpindah duduk dekat dengan masjid engkau ni? Pindah rumah lah, buat rumah dekat. Sebab kadang-kadang jauh ni, Allah, kita faham dia kadang-kadang jauh tak. Kena pula kalau hujan apa semua lagi tak datang lah kan. Itu cadang nak pindah dekat sikit. Maka Rasulullah kata apa tak? Ayah, kau kekal lah di mana kau tinggal sekarang. Sebab lagi jauh rumah kau, lagi besar pahala kau dapat. Kan? Iyalah, lagi jauh rumah kita,
berapa langkah kita datang masjid. Tak, lagi dekat rumah kita, lagi pendek langkah kita ke masjid, betul tak? Jadi lagi jauh, lagi banyak lah dapat. Jadi itu maksudnya Rasulullah bagi motivasi. Tak bagi orang, tak apa nak pindah rumah pun. Tak. Tapi yang dekat dengan masjid lagilah mudah. Kan dia nak datang ke masjid lagilah mudah untuk datang lah. Tapi orang yang jauh ni ujian dia kadang besar kan. Waktu hujan lah, tu lah macam-macam hal lah. Tapi atas kesungguhan dia, atas juhud dia datang, maka lagi besar pahala dia dapat. Yang ketujuhnya, mendapat cahaya pada hari kiamat kerana orang yang selalu berjalan kaki dalam kegelapan malam demi menuju ke masjid, maka baginya cahaya sempurna pada hari kiamat. Ya, cahaya orang yang di masjid ni akan datang. Kan bukan sekat itu, orang yang berwuduk pun tak akan ada cahaya pada diri dia kan. Maka kita buatlah, sentiasa kita menjaga wuduk. Bilal bin Rabah, dia sentiasa jaga wuduk. Maksudnya bila wuduk dia batal, dia akan renew semula wuduk dia. Kan, itu memang Bilal bin Rabah. Kan, sebab tu bila mana Rasulullah tanya kepada Bilal, Bilal, macam mana aku boleh dengar tapak kaki engkau di dalam syurga? Ya, apa amalan yang kau buat? Apa benda yang kau buat ni? Tak, Rasulullah Bilal kata, aku sentiasa menjaga wuduk. Itu pun adalah hadis. Bukannya Bilal buat perkara yang baharu. Bukan dia reka amalan berwuduk ni. Tak, memang betul lah hadis tersebut. Dan aku sentiasa, antaranya aku lakukan azan. Ajak orang datang masjid. Sebab tu dakwah yang sempurna ialah dakwah ketika muazzin lah. Muazzin. Kan? Dia lakukan azan tu, satu kampung boleh dengar. Berapa ramai orang yang mendengar. Dan setiap orang yang mendengar yang menjawab azan, semua pahala dapat pada dia. Maksudnya Bilal pun senang dapat pahala kan? Bila mana orang datang ke masjid atas sebab dia dah azan, dah masuk waktu orang datang, banyak pahala dia dapat. Kan? Imam, berapa banyak pahala dia dapat. Setiap orang datang masjid, semua jamaah dapat pada dia. Dan dari jadi imam, saf pertama, saf para malaikat. Saf kedua, saf para malaikat. Saf ketiga, saf para malaikat. Jadi okey lah. Kan? Banyak kelebihan kan? Maka kadang orang dia tak nampak benda macam ni. Jadi pada dia masjid ni hanya tempat-tempat yang untuk dia ni je. Bila dia menghadapi kesusahan, baru datang masjid. Dia kena buang sikap macam ni. Yang ke-8, mudah melepasi titian sirat kerana Allah SWT telah menjamin sesiapa yang menjadikan masjid seperti rumahnya dengan keluasannya, kerehatan dan kemudahan melepasi sirat menuju keredaan Allah SWT. Ya, mudah kita, yang mana titian sirat ini kita faham tak? Atau titian yang mana ujian kita. Siapa yang berjaya lepas, dia akan selamat. Itu penentuannya tak? Yang ke-9, orang yang melazimi pergi ke masjid pada waktu pagi atau petang. Allah SWT akan menghitungnya sebagai tetamu di syurga setiap kali dia pergi pada kedua waktu tersebut. Kenapa ya? Sebab waktu tersebut tu ramai orang lalai. Waktu maghrib, datang itulah dia nak mandi, nak apa semua. Waktu petang, time itulah dia nak jogging, nak apa semua tak. Jadi ujian gitu. Namun begitu, sekiranya seseorang itu sentiasa melazimi solat berjamaah di masjid atau surau, lalu dia terpaksa meninggalkannya disebabkan terdapat keuzuran tertentu dan dia mendirikan solat berjamaah di rumah, maka dia akan mendapat pahala sama seperti yang dilakukannya semasa ketiadaan keuzuran tersebut. Pendapat ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Maksudnya apabila seorang hamba itu sakit atau bermusafir, akan ditulis buat dirinya ganjaran sama seperti yang diamalkannya semasa bermukim ataupun sihat. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-2996. Apa tuan? Seorang ni dia memang selalu melazimi dia datang ke masjid. Memang muka dia selalu di masjid. Ditakdirkan satu hari dia uzur atau faktor kesihatan dan faktor usia dia tak dapat dari masjid. Maka dia solat di rumahnya sahaja. Walaupun demikian, pahala dia solat di rumah tetap sama macam mana solat di masjid. Sebab apa? Sebab dia uzur. Kalau dia tak uzur, confirm dia akan datang masjid.
Tapi sebab atas faktor kesihatan ataupun dia seorang yang bermusafir, kan, abang lori ke siapa pun, kan, time dia ada di sini memang dia datang masjid lah. Waktu dia musafir dia dapat, tapi pahala dia tetap dapat seperti orang mukim, orang yang tinggal kat sini. Sebab tu tuan-tuan, lazimi datang ke masjid tuan-tuan. Ditakdirkan satu hari esok kita tak sihat, tak dapat datang ke masjid, kita tetap dapat pahala sama macam mana kita datang ke masjid macam biasa. Sampai kita mati. Tengok. Lepas tu kadang-kadang kau sedih, Ustaz, saya dulu boleh mari masjid sekarang ini, tak apa pakcik, jangan risau. Sebab pakcik memang muka masjid. 5 waktu memang di masjid. Allah Ta'ala tarik ni, tak ada masalah. Tapi pahala pakcik dapat sama je. Sebab apa? Contoh, Sayyidina Khalid Al-Walid. Setiap kali dia pergi perang, dia nak mati syahid. Setiap kali nak pergi perang, dia mati syahid. Tapi akhirnya dia meninggal di atas katil. Tapi dia tetap dapat pahala syahid. Walaupun dia bukan mati syahid, dapat pahala syahid. Tak? Kita begitu. Kan? Paling kurang kita dah mulazimah. Selalu datang ke masjid, ditakdirkan satu hari tak dapat datang, makanya pahala tu sama je. Macam kita sihat datang ke masjid. Kita nak yang tu je tuan-tuan. Kita nak tu je. Kesimpulannya, Allah SWT sangat memuliakan hamba-hambanya yang rajin pergi ke masjid untuk beribadah, sama ada pada waktu pagi atau petang, dengan nikmat-nikmat yang besar dan teristimewa berbanding dengan hamba-hambanya yang lain. Orang yang beramal soleh lagi bertakwa akan mendapat ganjaran pahala dan nikmat yang berganda-ganda di akhirat kelak. Kesimpulan yang kedua, seorang yang sentiasa melazimi solat berjemaah di masjid kemudian terhalang daripada melakukannya disebabkan keuzuran, seperti takut ke atas diri sendiri akan terdedah kepada penyakit berjangkit atau dia mempunyai simptom penyakit, maka dia tetap akan mendapat ganjaran yang sama sekiranya melakukan solat berjemaah di rumah. Dulu isu apa dulu tuan? Covid. Ramai tak datang masjid, ramai yang komplain. Tak, boleh datang 2 orang, 3 orang, 12 orang solat jemaah macam ni. Hati mau kotor datang masjid. InsyaAllah pahala tu dia dapat. Sebab dia terhalang untuk datang. Tapi kalau sekiranya tak dialah, memang dia akan datang. Cuma kita lah rasa tak seronok sebab tak dapat pergi masjid kan. Tapi hari ni dah open, marilah ke masjid. Yang ketiganya, dalam menyelesaikan isu berjual beli di dalam masjid, semua pihak termasuk pengurusan masjid, penjual dan pembeli perlu memahami tentang had kawasan masjid yang dilarang untuk berjual beli. Kita kena pasti mana had yang untuk boleh berjual beli tadi itu. Secara umumnya, keseluruhan masjid adalah dilarang untuk dilakukan urusan jual beli. Namun begitu, ruang-ruang yang didirikan asing daripada Dewan Solat Utama seperti kawasan tempat letak kereta, ruangan-ruangan yang dibina khas untuk tujuan lain adalah dibenarkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan, kita selesai mengupas tajuk yang ke-38. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada tajuk yang ke-39, iaitu adab berdoa. Sungguhnya apa yang baik itu Allah SWT, seorang kelemahan dan kurangan, cuma ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah.